warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah Taala menurunkan sedikit rahmat daripada. Mudah-mudahan dengan rahmat ini walaupun sedikit, jadilah kita orang yang bersyukur. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur. Amat sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada minggu yang telah lalu kita telah menyebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mautul faja'ati rahatun lil mu'min wa asafun 'alal fajiri. Bahawa mati kepada orang yang beriman ini dia merupakan salah satu rahmat. Pada orang yang beriman, kematian itu mati yang mendadak ni rahmat kepada dia. Kerana kalau sekiranya dia mati secara mendadak dalam usia muda, bermakna telah berhentilah segala perkara-perkara yang akan berlaku di depannya. Kalau nak ada berlaku kejahatan, maka terhentilah. Jadi maknanya kurang dosa dia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bila kurang dosanya, maka kuranglah persoalannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang zalim, orang yang mati cara mendadak ni, dia tragedi. Ya, dia maknanya sesuatu yang amat menakutkan. Kalau dia mati tuan-tuan secara zalim, kerana dia tidak sempat bertaubat kepada Allah. Dalam keadaan dia tak sempat nak bertaubat kepada Allah, dan keadaan dia tidak sempat nak minta ampun kepada Allah. Kalau dia bersalah atau buat maknanya sesuatu kezaliman kepada manusia, dalam keadaan dia tidak sempat minta halal ataupun meminta ampun sama makhluk. Ini amat menggerikan kepada mereka. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena renung bahawa kematian ini amat menakutkan dan menggerikan. Bagi sesiapa saja, bagi orang baik ke, bagi orang yang zalim ke, kematian ini cukup menakutkan. Jadi kita akan membaca lagi dan melihat bagaimana kata-kata orang-orang terdahulu daripada kita, orang-orang yang diberikan rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kekasih Allah, membicarakan tentang masalah mati ni macam mana, supaya kita ni sentiasa ingat mati. Jadi tuan-tuan, kerana apa? Mengingat mati akan memotong segala kelazatan. Kelazatan. Hari ni kalau kita lihat tak, kalau siapa-siapa ada Facebook ataupun dalam YouTube, digambarkan seorang raja kan di tanah Arab meninggal dunia, hartanya bertimbun-timbun kan, tapi mati, katil pun buat daripada emas. Masya-Allah tuan-tuan. Katil pun tempat tidur buat daripada emas, harta dia banyak. Kan? Kereta dia tu, masya-Allah. Nak mana kita bayangkan bilion dia punya harta dia dikumpulkan. Kan? Tapi matinya sama je juga tempat kita.
Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan jangan risau, mati sama je. Dia punya tempatnya, saiznya sama. Kan? Tak, saiznya sama. Pakaiannya tetap sama. Walaupun dia ada, maknanya duit berjuta-juta banyaknya. Tetap sama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak mengingatkan kepada kita, semua harta tak akan dibawa balik bertemu dengan Allah Ta'ala kalau sekiranya harta itu tidak memberi manfaat kepada dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Maka disebut di dalam satu riwayat bahawa ketika mana Nabi Ibrahim meninggal dunia, ini kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim yang merupakan dia ni disebut sebagai Khalilullah, makna kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita dah bezakan ni antara Khalil dengan Habib, kan? Makna orang Habib ni dia lagi dekat daripada Khalil, walaupun dia kekasih Allah juga. Tapi perkataan Habib ni lagi dekat. Sebab tu Rasulullah disebut dengan Habibullah, kan? Dia tak sebut dengan Khalilullah. Maka ketika mana Nabi Ibrahim Khalilullah meninggal dunia, Allah Ta'ala bertanya kepadanya, bagaimana kamu merasakan kematian wahai kekasihku? Allah Ta'ala sebut, wahai kekasihku, ketika mana kau nak mati, macam mana? Bagaimana kamu merasakan saat nak mati ni? Ni Allah Ta'ala bercakap dengan kekasih dia, para Nabi, para Rasul. Maka Nabi Ibrahim menjawab, seperti sebuah besi pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu yang basah kemudian ditarik. Jadi kalau kita kapas, tuan-tuan basah kan, kemudian masukkan pengait yang ada cabang-cabang dia, kemudian kita tarik. Bagaimana kalau kita tarik tu? Jadi ini nak gambar, kalaulah besi yang bercabang-cabang ni masuk dalam badan kita, cuba kita tarik keluar. Sebabnya ada seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika mana dia di medan peperangan, dia kena dengan satu busar, makna panah. Panah tu dia ada mata dia bercabang tu. Nak cabut tak boleh, nanti akan menyebabkan dia punya isi dia akan tercabut. Jadi dengan sebab itu, ketika mana dia kata, kalau nak cabut, tunggu aku semayang dulu. Ambil wuduk, semayang, lepas tu cabut. Sehingga dia tidak merasakan waktu dia semayang tu dicabut. Kerana khusyuk dia, kerana apa? Sibuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga busar yang dicabut tu tak dirasa. Kita hari ni tuan-tuan, kan, kalau nyamuk ngiung, kita pun dah hayalah. Dah hilang tumpuan kita kepada Allah. Kita lebih sibuk dengan nyamuk tu daripada sibuk dengan Allah Taala. Ini keadaan kita lah. Saya bukan nak cakap tuan-tuan orang alim. Saya nak cakap diri saya. Kan? Betapa sibuknya kita dengan hal dunia walaupun kita tengah semayang. Kan? Orang-orang lain, ulama-ulama, para salafus salih, mereka ni kalau semayang, mereka tak ingat apa-apa. Kita beritahu cerita seperti mana cucu Rasulullah SAW, rumah dia terbakar, dia tak sehingga orang panggil waktu rumahnya terbakar, dia tak dengar panggilan orang. Orang tanya, wahai cucu Rasulullah, kau tak tahu ke rumah kau terbakar? Kerana pada aku waktu sujud, aku disibukkan dengan api neraka Allah Ta'ala dengan api yang ada di dunia. Jadi tuan-tuan, kita tengok begitulah keadaan mereka ni. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah, berjayalah orang-orang mukmin, iaitu orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Jadi orang yang khusyuk dalam sembahyang, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan ulaika humul warisun. Mereka ni akan mewarisi, maknanya firdaus, syurga-syurga firdaus. Orang yang khusyuk dalam sembahyang, orang yang menjaga sembahyang, Allah Ta'ala akan wariskan kepada dia, akan berikan kepada dia syurga firdaus. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik nanti tuan-tuan buka suratul Mu'minun, juzuk yang ke-17. Tuan-tuan baca, tengok bagaimana ulasan para tafsir. Maka begitulah maknanya Nabi Ibrahim sendiri menyebutkan tentang masalah bagaimana sakitnya dan susahnya waktu mati. Jadi kalau macam kita tuan-tuan,
seorang Nabi pun melahirkan kesukaran, melahirkan bahawa mati ni satu penderitaan yang cukup besar, maka kita ni bukan Nabi. Kita bukan orang soleh. Nah, kita bukan Nabi, kita bukan orang soleh. Amalan kita jauh daripada mereka. Jadi sudah tentu maknanya penderitaan untuk mati ni lebih besar daripada apa yang mereka hadapi. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, itu kerana telah kami ringankan untuk dirimu. Wahai Ibrahim, yang kamu rasa seperti mana, yang kamu gambarkan seperti mana, besi yang ada maknanya durinya, yang masuk di dalam satu kapas yang basah ditarik, itu engkau rasa sakit. Sebenarnya kesakitan yang kau rasa itu telah aku ringankan. Yang macam tu kau rasa sakit, tu dah ringan dah tu. Bayangkan kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana agaknya malaikat maut tu kalau ambil nyawa kita tak? Kan? Kalau kita tidak ada amalan, kalau tidak ada maknanya amal baik, tidak ada taat kepada Allah, kan? Tidak ada maknanya perbuatan-perbuatan yang memberikan maknanya pahala kepada perbuatan kita. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah? Kita tengok bagaimana Nabi seorang lagi, diriwayatkan tentang Nabi Musa pula. Ini semua kekasih-kekasih Allah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ini semua pangkatnya ulul azmi. Merupakan di kalangan para nabi dan rasul mencapai kedudukan yang paling tinggi sekali. Mana bukan semua orang, kan? Bukan semua orang. Mana dia paling tinggi ni. Daripada 25 orang, dipilih hanya berapa orang je untuk mewakili semua. Dan kalau kita melihat bahawa Nabi ni ramai. Ada 200, mana 40,000 orang. Kan? Ramai jumlahnya. Daripada ramai ni dipilih hanya berapa orang je. Maka kata Nabi Musa bahawa ketika rohnya akan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, waktu nak dicabut, maka Allah berfirman kepadanya, wahai Musa, bagaimana kamu mendapati kematian? Maka Nabi Musa pun menjawab, aku mendapati diriku laksana seekor burung pipit yang dipanggang hidup-hidup di atas panggangan. Mana tangkap, kata Nabi Musa, umpama ambil seekor burung, tangkap, lalu panggang. Hidup-hidup dipanggang. Kan? Maka kata Nabi Musa, ia tidak mati agar terbebas daripada sakit. Nak terbang tak boleh sebab dah diikat. Jadi dipanggang, nak melepaskan daripada kesakitan tak boleh kerana dia telah diikat badan dia. Kan? Tak boleh nak lepas. Sedangkan waktu dipanggang tu dia hidup-hidup. Tuan-tuan, balik kan tuan-tuan cuba buat, pasang pelita, kan? Cuba cucurkan jari tuan-tuan tu kat pelita tu. Bagaimana ketika mana tuan-tuan tu masih hidup? Hidup ni tengah hidup, orang hidup. Tuan-tuan balik, pelita tak ada dah kat rumah kan. Ambil mancis yang isap rokoknya. Kan? Yang isap rokoknya. Cuba hidupkan lighter tu, letak kat jari. Macam mana? Sakit tak sakit tuan-tuan? Ni tengah hidup. Bagaimana kita akan merasa kesakitan? Maka kata Nabi Musa, nak lari tak boleh sebab kerana diikat. Dan waktu dipanggang itu maknanya hidup-hidup. Dan tidak juga boleh terbang untuk menyelamatkan diri. Nak terbang tak boleh. Supaya kalau sekiranya terbang, tak kena panggang lagi. Jadi ini gambaran Nabi Musa AS tentang kematian. Maknanya ni gambaran bukti pada kita. Siapa yang mengatakan sakit mati ni mudah, para nabi pun menghadapi kesukaran kematian. Dalam riwayat yang lain bahawa Nabi Musa menjawab, aku mendapati diriku seperti seekor domba, macam seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh tangan seorang jagal. Mana ambil kambing ni tuan-tuan, siat dia punya kulit, dia hidup-hidup. Dia hidup, belum sembelih lagi, siat badan dia. Kulit dia siat. Bagaimana tuan-tuan?
Jadi ini tuan-tuan nak tunjuk pada kita, kalaulah dengan kata-kata para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kematian, tidak terdetik dalam hati kita rasa takut tentang mati ni, maknanya kita punya hati mati tuan-tuan. Kita punya hati telah mati. Kerana apa? Kerana hati kita tak pernah rasa takut. Sebab apa? Hati dah mati. Ataupun kemungkinan hati kita ni diselaputi oleh ran. Ran ni apa? Karat. Kalla bal rana ala qulubihim. Bila hati kita telah diselaput oleh karat, benda cerita-cerita yang macam ni dia tidak boleh tembus kepada hati kita. Kenapa? Karat tu dah terlalu tebal. Tuan-tuan karatnya dah terlalu tebal, nak kena kikis balik. Kan? Supaya bila dia kikis, dia sampai kepada dia punya tampak apa? Dasar dia. Maknanya kalau sekiranya kalau simen ni dia dah macam kena kulat, kita kena kikis balik supaya dia sampai kepada simen asal. Maka begitulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau hari ni kita ceritakan, kita beritahu, kita khabarkan tentang bagaimana para nabi terdahulu daripada kita menghabarkan waktu saat mati ni susah, sakit, derita. Kalau sekiranya tidak menyentuh hati kita, maknanya hati kita memang keras pada waktu itu. Nak? Hati kita keras, ataupun mungkin hati kita diselaputi dengan ran yang terlalu banyak. Balik kita kena zikrullah banyak. Kena banyak zikrullah, banyak istighfar, kan? Banyakkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ni kekasih Allah iaitu Habibullah. Kita dengar bagaimana cerita Khalilullah. Kita mendengar bagaimana kata kalamullah, Khalilullah Nabi Ibrahim, kalamullah Nabi Musa. Kerana dia disebut dengan kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka kita dengar bagaimana kata-kata Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang bagaimana mati. Maka disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala, rahmatan wasi'ah, bahawa dikata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di ambang kematian, waktu dinazak, dekat baginda dengan segelas air. Sebelah dia ada air. Ada segelas air. Baginda lalu memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Lalu baginda mengusap ke wajahnya seraya berdoa, Ya Allah, ringankanlah atasku sakratul maut. Maknanya Rasulullah rasa derita, sukar tuan-tuan. Itu sebabnya menjadi sunnah, kan? Orang kalau saat dia nak mati, tuan-tuan, dia menghadapi sakratul maut, kita bagi dia minum. Kerana dia sangat haus. Kalau tak ada pun kita ambilkan kain yang basah, kita lapkan ke muka dia. Sebab dia merasa kepanasan. Tuan-tuan, sunat tu, sunnah. Kalau dia tak minta pun kita sunat, berikan air. Kan? Masuk pakai sudu, suap, masukkan dalam mulut dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu orang yang berada dalam sakratul maut, dia akan menghadapi dua keadaan yang paling besar. Derita yang paling besar iaitu pertamanya haus yang bersangatan. Sekiranya dituangkan air yang ada di dalam bumi, di dalam perut dia, nescaya tidak hilang haus dia. Bayang tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghadapi sakratul maut, dia akan menghadapi maknanya kelaparan yang bersangatan. Sehingga kalau dibawakan makanan, dimasukkan dalam perut dia, nescaya tidak akan hilang lapar dia. Sebab itu sunnah, kena bagi minum. Ni di antara kalau orang tengok menghadap orang sakratul maut, maka ambilkan air ataupun lapkan muka dia dengan sesuatu yang basah, kain yang basah. Sebab dia derita dalam keadaan sakarat, maknanya huru-hara dalam keadaan waktu nak mati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri
Berdoa kepada Allah, ya Allah, mana meringankanlah sakratul maut. Ini Habibullah, tuan-tuan. Habibullah. Seorang Habibullah sendiri merasakan bagaimana dia merasakan sakit untuk mati. Maka kita siapa? Kita yang mendengar ni siapa, tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita ni tak terpanggil, tak terasa, maknanya tak terdetik, bila menyebut tentang sakaratul maut ini tidak menyentuh hati kita yang keras, menjadi lembut, maka maknanya memang hati kita keras sungguh. Memang hati kita keras. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hati manusia kalau dia keras, dia lebih keras daripada batu. Kan? Batu kalau dititikkan air pun dia boleh, maknanya boleh berlubang. Tapi hati manusia kalau dia keras, memang susah. Batu kena dekatkan diri, banyakkan zikir, duduk dalam majlis ilmu, kan? Berkawan, bercampur dengan orang-orang yang baik, supaya hati kita jadi lunak, hati kita jadi lembut, kan? Jangan berduduk dengan orang-orang fasik, orang yang buat orang maasi, kan? Jangan bercampur gaul dengan orang yang meninggalkan solat. Kalau itu maasi, nanti kita terpengaruh, hati kita jadi keras. Menjauhkan daripada makanan-makanan syubhah. Bukan haram. Haram tu dah tentu. Yang syubhah menyebabkan hati kita jadi gelap. Hari ni kita tengok makanan-makanan syubhah banyak. Kan? Ada produk-produk Islam, kenapa kita tak nak beli produk Islam? Kita ambil benda-benda yang syubhah. Kan? Orang-orang yang bukan Islamnya. Kan? Banyak benda-benda yang Islam punya tapi kita tak nak guna. Sebab kita kata ini lebih murah. Orang Islam punya mahal. Tuan-tuan, syubhah. Syubhah ni boleh menggelapkan hati. Hari ni kita tak pandang, kan? Rupanya syubhah ni boleh merosakkan hati kita. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita cek balik kehidupan kita sehari-hari, supaya kita ni, tuan-tuan, hati kita tak menjadi gelap, kan? Tak menjadi makna karatnya terlalu tebal. Cukuplah karat yang ada, supaya jangan bertambah karat lagi, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka pada satu hari Fatimah radhiyallahu anha, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, waktu sakarat dia, waktu Rasulullah gering ni sakit lama, kan? Dan ada dalam tempoh beberapa hari Rasulullah dia sembuh, kemudian Rasulullah selepas tu terus meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca, kalau baca dalam Syama'il, kitab Syama'il ke, disebutkan bagaimana ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni waktu nak wafat dia sakit lama, kan? Kemudian Rasulullah sembuh, kemudian Rasulullah terus sakit. Sakit yang kedua ni membawa kepada maknanya Rasulullah wafat. Jadi tuan-tuan, maka Fatimah, Siti Fatimah, anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wahai ayahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah sedihnya aku melihat penderitaan anda. Mana penderitaan Rasul? Wahai ayah, sedih benar kita tengok. Sedangkan kalau tuan-tuan kita nak gambar, tuan-tuan, seorang Rasul yang ini kekasih Allah nak, sehingga maknanya anak sendiri pun tengok, ya Allah, kalau beginilah seorang Rasul waktu nak meninggal dunia susah, apa lagi kalau kita ni, tuan-tuan, bagaimana kalau kita, tak? Tuan-tuan bayangkan, kalau seorang Rasul pun menempuh kesukaran dalam waktu nak meninggal dunia, dia seorang Habibullah, kita ni siapa? Jadi dengan sebab itu kita kena tengok. Maka baginda menjawab, tidak ada lagi penderitaan ayahmu sesudah hari ini. Makna lepas mati ni tak ada lagi dah penderitaan, kan? Penderitaan hidup pun tak ada, penderitaan saat untuk mati pun dah tak ada dah. Dah mati habis. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, satu hadis yang sahih. Maka kita lihat bagaimana perkhabaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bagaimana keadaan mati ni macam mana.
Tadi kita dengar maknanya khabar dari para rasul. Kata dengar pula orang yang bukan nabi, bukan rasul. Nah. Sayyidina Umar, sahabat, kan, yang dijamin masuk syurga. Dan bertanya dia kepada Ka'ab bin Ahbar, salah seorang daripada Yahudi yang masuk Islam. Kan? Dia Ka'ab ni. Maka dia kata dia ahli kitab. Seorang ahli kitab. Wahai Ka'ab, jelaskan kepada kami tentang kematian. Maka Ka'ab menjawab, baiklah wahai Amirul Mukminin, kematian itu laksana sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam rongga badan seseorang, kemudian ditarik dengan sekuat-kuatnya oleh seorang yang sangat kuat, sehingga tertariklah semua yang tertarik dan tersisalah semua yang tersisa. Maknanya tuan-tuan, kalau duri masuk dalam duri ni kan bercabang-cabang nak. Kita tarik, makna apa yang tersangkut dekat dia tu semua keluar sekali. Nah, dia tarik oleh orang yang kuat. Kalau orang tarik, orang yang menarik ni kuat, dia rentap semua, habis semua lah. Tuan-tuan bayangkan, kan? Bagaimana keadaannya kalau kita berjalan dalam hutan, ada pokok-pokok duri tu tersangkut dekat baju kita. Kalau kita tarik macam mana? Sudah tentu dia mengoyakkan baju kita, kan? Sebab kita tarik lagi kuat, lagi koyak, lagi besar koyak dia. Bayangkan ini, itu baju. Bagaimana kalau dia ada dalam badan kita, kan? Duri itu dah ada di dalam badan kita, kita tarik macam mana? Tuan-tuan tengok tak? Jadi kita tengok bagaimana kan keadaannya. Maka Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang pasti akan merasakan derita. Maknanya bila seorang Nabi mengatakan bahawa seorang itu pasti akan menderita, merasa derita dan sakit kematian, ini tidak boleh tidak, pasti akan berlaku pada setiap orang. Walaupun dia orang alim, walaupun dia seorang yang soleh, walaupun dia seorang, bagaimana sekalipun dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi orang yang maasi, apatah lagi orang yang buat maksiat, apa lagi kalau sekiranya dia orang yang fasik, yang musyrik, maka lebih-lebih lagi. Seorang Nabi mengatakan pasti seorang yang mati itu dia akan merasakan sakit dan maknanya merasakan derita waktu saat nak mati. Tak ada orang boleh lari dengan saat kematian. Dan bahkan sendi-sendinya akan terpisah dari sebahagian yang lain seraya berkata, semoga kamu baik-baik sahaja. Kami harus berpisah sampai datangnya saat hari kiamat. Ni sampai perkataan itu keluar, kami ni rasa hari ni bila mati datang dah macam tercabut semua urat sendi-sendi. Kami ni kena tunggu saat kiamat je lah. Engkau tunggu dah pula lepas ni bagaimana tahunya mati ni macam mana. Hari ni kau tengok, kau tak tahu, kerana aku tidak boleh mengkhabarkan kepada kamu, melainkan kamu tempuh sendiri. Kan? Tapi kami ni dah rasa dah sakitnya mati. Kami nak tunggu hari kiamat ni pula. Waktu kiamat kami dibangkitkan kembali. Sekarang kau yang belum mati, kau rasa besok saat mati itu akan datang kepada engkau, kau akan rasa sendiri sakit atau tidak mati ni, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka disebutkan oleh pengarang Al-Imamul Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, itulah sakratul maut. Cerita-cerita, kisah-kisah yang dibawa kepada kita ni nak gambar, itulah dia maknanya, maknanya realiti tentang sakratul maut. Hari ni kalau kita tengok dalam TV tak, program apa nak cerita tanah kubur apa, betul tak ni? Tak berapa nak tengok sangat kan? Dia buat cerita pula mayat boleh menjerit dalam kubur tu kan. Jadi kita tengok satu waktu mati orang buat salah macam mana. Kita tengok macam tu, tuan-tuan, pun kita rasa ngeri. Apatah lagi benda yang realiti, kan? Sesuatu yang pasti berlaku. Maka dengan sebab itu Imam Ghazali kata, sakratul maut ni terjadi kepada para wali yang menjadi kekasih-kasih Allah. Para wali, sakratul maut pun datang kat dia juga. Maknanya susah waktu mati ni bukan untuk orang, untuk para nabi ya, para wali.
Wali ni tuan-tuan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Para wali ni para kekasih Allah. Kan? Ni bukan wali nikah tuan-tuan, ni wali. Ni memang wali sungguh. Kan? Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan kita? Ni Imam Ghazali tanya. Kalau sekiranya para wali sendiri, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sendiri merasakan sakit, derita waktu nak mati, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Yang selalu tenggelam dengan banyak maksiat. Allahu Akbar. Tiap-tiap hari buat maksiat tuan-tuan. Kita tiap-tiap hari buat maksiat. Malam buat maksiat, siang buat maksiat. Maksiat banyak. Nah, kita tidak boleh lari daripada maksiat. Hari ini tuan-tuan, kita tidak boleh lari daripada maksiat. Keluar rumah kita akan, kalau kita tak buat pun kita terpandang maksiat. Kan? Dengan keadaan manusia sekarang. Hari ni kita cuba elak, kita mendengar juga. Nah, kita cuba jauh, kat tangan semua ada handphone. Kita dengar fitnah orang. Kan? Kita dengar umpatan orang dalam handphone kita. Kita dengar. Maksiat. Kita sharekan maknanya orang-orang punya cakap yang kita sendiri pun tak tahu betul ke tidak. Kita sharekan ke orang. Kita telah menabur fitnah. Kita buat maksiat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu orang-orang alim dia tak pakai handphone tuan-tuan. Kan? Handphone dia merosak kan? Mereka tak pakai handphone. Tapi berita boleh sampai kat dia. Ini luar biasa. Kerana mereka dekat dengan Allah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pasti akan mengalami 3 petaka berat. Kata Imam Ghazali, kita pasti akan menghadapi 3 petaka berat ketika mana proses sakratul maut. Ni tuan-tuan kena ingat, ambil perhatian. Waktu nak meninggal dunia, dalam sakratul maut, orang akan menghadapi 3 perkara. Yang pertama, kata Imam Ghazali, petaka yang pertama, tercabutnya nyawa seperti telah kami kemukakan tadi. Makna nyawa tercabut. Seolah-olah nyawa ni, hari ni kalau sekiranya kuku kita tuan-tuan dah tanggal, tinggal sikit lagi kita cabut, tak ada masalah. Sekarang ni kuku ni terlekat dekat kita punya, dekat isi. Cuba kita cabut, kita rasa sakit. Bagaimana kalau sekiranya nyawa dicabut hidup-hidup? Itu satu, kata Imam Ghazali. Yang kedua, petaka yang kedua, maknanya masalah yang kedua, iaitu menyaksikan sosok malaikat maut dan merasa gentar serta takut. Bagaimana begitu melihatnya? Manusia yang paling kuat sekalipun tidak akan sanggup melihat sosok malaikat malaikat maut saat menjalani tugasnya untuk mencabut nyawa manusia yang penuh dengan dosa. Digambarkan tuan-tuan, ketika mana malaikat maut ni belum cabut nyawa lagi. Malaikat maut ni datang je, manusia bila dia tengok malaikat maut, dia punya kulit-kulit ni jadi mengecut tuan-tuan. Dia mengecut, dia berkedut. Kenapa? Takut. Tu belum cabut nyawa lagi, tengok malaikat maut. Macam hari ni lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik motor ataupun naik kereta, tuan-tuan tak ada lesen, depan ada polis. Itu pun tak takut juga, kan? Buat polis dilanggar orang, kan? Tuan-tuan, itu pun tuan-tuan tak takut. Ni malaikat maut tuan-tuan, kan? Kalau ada seorang yang garang, waktu tu datang kat kita, kita takut tak takut? Nak bunuh kita. Orang nak bunuh kita, dekat dia ada senjata, kan? Takut tak takut? Kita rasa takut. Tapi ketakutan ketika menghadapi malaikat maut ni nak cabut nyawa manusia, kalau dia penuh dengan dosa, maka kita akan tengok bagaimana rupa malaikat maut ini pada yang datang kepada orang yang melakukan dosa. Diceritakan kat bawah. Maka dikata saat malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ni kisah yang dibawa, yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim waktu malaikat maut datang bertemu dengan dia.
nak cabut nyawa. Dia lain Nabi Musa, tuan-tuan. Nabi Musa malaikat maut pun ditamparnya, kan? Maksudnya Nabi Musa garang, malaikat maut ditamparnya, kan? Kita bukan kena tampar dengan baru datang ni mati dah. Nah, maka kata Nabi Ibrahim, kekasih Allah bertanya kepadanya, nya tu siapa? Malaikat maut. Tanya malaikat maut, apakah engkau boleh memperlihatkan susukmu kepadaku saat sedang mencabut nyawa seorang manusia yang gemar melakukan perbuatan maksiat? Sebab malaikat maut ni dia datang dalam dua keadaan. Kalau sekiranya pada orang buat maksiat, pada orang kafir, dia datang dalam bentuk yang lain. Kalau pada orang-orang yang saleh, orang beriman, orang taat, dia datang dalam bentuk yang lain. Maka malaikat maut ni, Nabi Ibrahim tanya, wahai malaikat maut, cuba kau tunjukkan kau punya tubuh badan kau waktu datang kepada orang yang buat maksiat, macam mana? Maka kata malaikat maut, bahawa engkau tidak sanggup melihatnya. Wahai Ibrahim, kau tak akan sanggup tengok, kan? Sebab tak tergambar kepada engkau ni kalau aku tunjukkan diri aku ketika mana datang kepada orang yang maknanya buat maksiat, kerana tidak ada gambaran dekat atas dunia. Tak ada gambar yang kau boleh tengok, yang kau boleh buat misal. Tak? Maka Nabi Ibrahim kata, tak apa, kalau engkau kata macam mana pun aku nak tengok juga. Walaupun kata engkau makna menggerikan, aku sanggup nak tengok. Maka akhirnya malaikat maut ini menjawab, baiklah, dengan izin Allah Ta'ala, dia nak bertukar pun dengan izin Allah juga. Sebab malaikat-malaikat ini bukan boleh buat suka-suka dia, bukan buat macam syarkes, tuan-tuan. Malaikat Jibril tu nak turun ke jumpa Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala tak beri izin, dia tak boleh turun. Bukan suka-suka dia, aku ini hari ni nak melancong Melaka, tak boleh. Malaikat ni kan kena taat kepada Allah. Sebab tu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai kekasihku, lama tak nampak? Dia kata Allah Ta'ala tidak mengizinkan aku untuk bertemu dengan kau, jadi aku tak boleh turun. Bukan senang-senang, bukan suka-suka, tuan-tuan. Macam kita tak apalah, kan? Bila suka datang, tak suka tak datang, kan? Lain. Ya, macam tu, tuan-tuan. Dia bukan malaikat ni, maknanya makhluk yang taat kepada Allah. Dia tak boleh buat dia punya suka. Maka ketika mana dia nak bertukar pun, dia pun kena mesti keizinan Allah. Maka Allah Ta'ala mengizinkan supaya dapat dilihat oleh Nabi dia, menjadi iktibar kepada orang, supaya menjadi iktibar. Maka ketika mana malaikat maut berkata, berpalinglah daripada aku. Sekarang ni kau menghadap aku, sekarang kau paling ke belakang. Aku nak bertukar ni, nak bertukar wajah. Maka Nabi Ibrahim pun berpaling daripadanya. Nya tu ialah malaikat maut. Lalu ketika ia berbalik, malaikat maut dah sudah belum? Maka dia pun, malaikat maut kata dah, pusing balik. Dan Nabi Ibrahim pun pusing kembali, dan dia melihat di depannya susuk makhluk berkulit hitam. Ni kulit hitam ni tadi datang kepada Nabi dalam keadaan harum, dalam keadaan bersih, dengan bersinar-sinar dia punya muka dia, tiba-tiba bertukar maknanya menjadi kulit hitam. Datang kepada siapa? Orang yang banyak dosa, orang yang buat maksiat. Kalau dengan orang kafir ni lagi dah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hitam legam. Makna hitam legam ni, kalau kita ada yang dekat dunia ni, hitam pun menawan, tuan-tuan. Ini hitam sehingga tidak boleh dilihat. Seolah makna apa? Hitam dalam kegelapan malam. Makna tak nampak sungguh. Tak nampak sungguh. Lalu dia kata apa? Berambut lurus tegak, berbau busuk. Ni ketika mana datang kepada orang yang maasi atau buat maksiat, dan mengenakan pakaian serba hitam. Masya Allah, tuan-tuan. Makna kalau hitam ni kan tunjuk gagah, kan? Makna bila dia datang dengan keadaan kulitnya hitam, bajunya hitam, serbannya hitam. Ini kan menunjukkan kegagahan.
makna gagah sungguh. Dari mulutnya dan lubang hidungnya keluar jilatan api. Masya Allah. Macam mana tuan-tuan? Macam tuan-tuan isap rokok lah keluar asap kan? Macam naga kan? Macam tu lah gambaran dia. Tu asap, ni keluar api. Kan? Cuba tuan-tuan isap rokok keluarkan api pula. Memang tak isap rokok lepas ni. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dah. Ini digambarkan oleh Nabi. Makna kalam Nabi bukan kalam, bukan sekadar cerita. Kerana apa? Ia mengingat melihat pemandangan itu Nabi Ibrahim seketika jatuh pingsan. Kerana apa? Ngeri tengok orang malaikat maut tu ketika mana berubah, ketika mana ubah dia punya kejadian tu, ketika mana keadaan bila bertemu dengan orang-orang fasik, nak cabut nyawa orang yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala, orang yang tidak taat. Nabi pun jatuh pingsan. Kerana apa? Ngeri tengok tuan-tuan. Kita ngeri. Ketika sedar kembali malaikat maut sudah berubah dalam bentuk asalnya. Wahai malaikat maut, bila seorang yang derhaka melihat wajahmu pada saat kematiannya, nasai itu sudah cukup menjadi hukuman. Maknanya belum cabut nyawa lagi, tengok wajah je, itu dah sebagai salah satu daripada juzuk makna hukuman Allah Ta'ala kepada. Kena takut tuan-tuan, dia punya kulit ni kita kata merekut, dia berkedut, tangan-tangan dia tu sampai mengekut kan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang dalam sakaratul maut, dia menggenggam tangan kan. Bila dia dah genggam tangan tu, nyawa dia dah dicabut, nanti kita nak buka dia punya ni susah. Kerana apa tuan-tuan? Waktu dicabut, dia melihat malaikat maut tu, sehingga takut dia tu jam dia punya tu. Nak tarik balik susah. Nak buka, nak bagi luruh balik kan, susah. Itu keadaannya tuan-tuan, takut kan. Sehingga kita tengok ada yang terkeluar berbuih-buih mulut tak kan. Takut tu, takut. Ada yang terbeliak biji mata. Kita belum tengok lagi orang-orang meninggal tuan-tuan Kalau kita tengok pun kita kena, maknanya menutup dia, tak boleh kita ceritakan kan. Sebab tu orang yang nak mandikan mayat ni, salah satu sifat orang pemandi mayat, dia mesti amanah. Dia tengok apa-apa pun jenis mayat yang dia mandikan, dia kena amanah, dia tak boleh buka keaiban. Tapi kita yang sendiri tengok, kita yang tolong mandi kan, kita akan tengok beberapa wajah manusia. Orang buat maksiat lain cerita kan. Tuan-tuan muslimin, kita tengok ada orang meninggal dunia dalam keadaan amal saleh, senyum. Kenapa dia senyum? Kenapa? Dia senyum sebab apa? Sebab malaikat maut yang datang tu dengan keadaan yang elok. Kita tengok kenapa ada orang sampai bengok mulut dia waktu dia meninggal dunia. Sebab tu tuan-tuan, kerana menahan takut waktu mati. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok keadaan-keadaan macam ni, kita ngeri. Sebab saya tak boleh benda-benda ni. Memang Allah Ta'ala tak izinkan. Kalau tengok orang sakaratul maut atau meninggal dunia, kalau mandi dengan dia, seminggu tak boleh tidur. Kita tengok malam kan dia bangun, dia datang kat kita, Allah, macam ni tak jadi. Sebab tu orang yang mandikan mayat ni bukan semua orang boleh. Ni kerja yang Allah Ta'ala bagi sesuai dengan kekuatan dia kan? Sesuai dengan kekuatan dia. Orang yang nak gali kubur tuan-tuan, tuan-tuan ingat tu, gali kubur tu semua orang boleh buat ke? Tak boleh tuan-tuan. Orang yang Allah Ta'ala bagi je kan. Kadang-kadang dia gali kubur tu, dia jumpa banyak-banyak masalah. Gali air. Ni apa pula masalah ni tuan-tuan kan. Sebab tu bukan semua orang boleh buat kan. Jadi tuan-tuan, jangan kata maknanya orang jadi pemandi mayat ni senang kan. Jangan kata maknanya orang, jangan pandang hina orang-orang menggali kubur, jangan pandang sengkit kat dia. Sebab tuan-tuan, bukan semua orang boleh buat kan. Tanyalah pengalaman orang gali kubur tu, macam-macam cerita kita boleh dengar kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disebut kepada kita ni bahawa cerita yang diberitahu oleh maknanya Nabi Ibrahim AS kepada kita
bagaimana keadaan orang yang melihat malaikat maut. Ketika mana dia ni orang berdosa, maka berubah, maknanya keadaan malaikat maut ini berubah dengan keadaan yang cukup menggerikan. Nanti insya-Allah kita akan melihat bagaimana cerita bagaimana malaikat maut yang datang kepada orang-orang yang soleh, bagaimana pula keadaannya. Supaya kita tuan-tuan boleh buat perbandingan, kita nak jadi orang macam mana. Kalau nak jadi orang soleh, maka banyaklah amalan hidup. Kalau kita tak nak yang macam tu, kita buatlah sesuka hati kita kat atas muka bumi ni. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang maknanya dimatikan dalam keadaan iman dan Islam, insya-Allah. Jadi panjang umur, kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ati nafsina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kalau minggu depan dipanjangkan umur, saya akan ijazahkan satu amalan untuk tuan-tuan, satu amalan yang kita boleh amal setiap kali lepas sembahyang, insya-Allah.